sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 10, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 10, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula makna ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar, dengan yang mawjudat, dengan sekalian perkara yang ada itu, iaitu ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar, dengan yang mawjudat, menuntut keduanya, kedua sama dan basar, dengan menyatakan bagi sekalian yang mawjudat, dengan menyatakan bagi sekalian mawjudat. Bermula makna ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar, dengan yang mawjudat itu, dengan sekalian perkara-perkara yang ada. Dalam matan Ummil Barahim tu, was-sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Bermula sama dan basar, muta'alliqani bertakluk kedua-duanya, kedua-dua sama dan basar, bi jami'il mawjudat, dengan sekalian perkara yang ada. Apa makna ta'alluq keduanya, ta'alluq sama dan basar, dengan yang mawjudat itu, iaitu makna ta'alluq keduanya dengan yang mawjudat, menuntut keduanya, kedua sama dan basar, dengan menyatakan, yakni ternyata bagi sekalian yang mawjudat, nyata bagi Allah dengan sekalian mawjudat, dengan sifat sama, nyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi sekalian mawjudat dengan sifat basar. Jadi menuntut di sini, yang mana terdahulu di muka surat 9 didatangkan makna ta'alluq, didatangkan makna ta'alluq, pembicaraan kudrah iradah al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrah iradah bertakluk dengan perkara yang mungkin, perkara yang harus ada, harus tiada. Sama basar bertakluk dengan sekalian perkara yang ada. Kemudian didatangkan makna ta'alluq di muka 9 dahulu, menuntut sifat akan pekerjaan, atau menuntut sifat akan pekerjaan. Jadi makna ta'alluq sama dan basar, menuntut keduanya, kedua sama dan basar, dengan menyatakan, dengan ternyata bagi Allah akan sekalian perkara yang ada, atau menuntut. Jadi makna ta'alluq terdahulu menuntut sifat akan satu pekerjaan. Qudrah menuntut akan satu pekerjaan, mengada meniada. Iradah menuntut akan satu pekerjaan, menentu menetapkan.
Ilmu menuntut akan satu pekerjaan, mengetahui sekalian perkara. Sama basar menuntut akan satu pekerjaan, mendengar dan melihat. Itu takluk. Dia datangkan makna takluk, menuntut sifat akan pekerjaan. Maksud takluknya hijaan sifat. Apakah fungsi sifat? Hak sifat tu hak ada di zat Allah Ta'ala. Sifat kudrah ada di zat Allah Ta'ala. Sifat iradah ada di zat Allah Ta'ala. Sifat ilmu, sama, basar ada di zat Allah Ta'ala. Hak sifat-sifat ni ada pekerjaan. Ada dia punya fungsi dia. Ada dia punya tagang dia. Itu ta'alluq. Tapi disebut dengan menuntut sifat akan pekerjaan. Atau sini didatangkan makna samak basar, menuntut keduanya, kedua sifat samak dan basar. Apakah ta'alluq bagi samak dan basar? Apakah hijaan samak dan basar? Itu makna ta'alluq. Contoh, kalau tak ada ta'alluq, sifat hayah. Sifat hayah ada di zat Allah. Adakah sifat hayah menuntut satu pekerjaan? Tak ada. Tak ada hijaan hayah. Menghidupkan makhluk itu ta'alluq qudrah. Sifat hayah. Kalau kita balik pada kita lah. Contohnya hak majazi ni letak je. Kita ada tenaga, qudrah yang hadisah, qudrah yang baharu, tenaga. Apakah fungsi tenaga kita? Menggerak, mendiamkan tubuh badan kita lah. Itu fungsi kudrah kita. Menuntut akan satu pekerjaan yang lain. Menggerak, mendiamkan. Itu panggil ta'alluq. Adapun sifat hayah kita, tak ada ta'alluq. Adapun dengan sifat hayah yang Tuhan letak di tubuh kita dengan roh tu lah, kita dapat hidup. Itu bukan panggil ta'alluq. Itu dia panggil samaratus sifat. Apakah hasilan sifat? Apakah buah sifat? Apakah jasa sifat hidup yang di tubuh kita ni? Hiduplah kitanya. Ta'alluq ni menghidupkan. Kita menghidupkan apa? Kita menghidupkan pokok. Dan ni cerita hak Zuhir ni lah. Kita pokok tu nak mati dah pokok tu. Kita pun menghidupkan pokok dengan kita siram. Contohlah. Kalau pokok tu kering dah, mapuh dah pokok tu, kita pun menghidupkan kembali dengan kita siram. Itu ta'alluq qudrah. Tenaga ada di kita ni. Bukan kerjaan sifat hayah, ruh yang di tubuh kita tu. Bila kita ada sifat hayah, dengan sifat hayah lah kita menghidupkan pokok. Ada. Dengan tenaga lah kita ni. Hari tu pokok tu kering tu tak ada cara. Berapa tak ada cara? Kita tu masa tu diuji dengan uzur. Tak boleh bergerak, duduk diam. Lepas tu tak ada orang cara ke pokok tu. Lepas kita kembali bertenaga, ada kudrah di tubuh kita yang Tuhan letak. Dengan kudrah tu kita pun menghidupkan pokok dengan kita siram, kita habur baja. Contohlah. Jadi kudrah yang di tubuh kita ni menuntut akan satu pekerjaan. Itu ta'alluq, fungsi tugas, sifat kudrah yang di tubuh kita. Sifat hayah kita tak ada. Ruh kita tu lah ada ta'alluq. Tak ada ta'alluq. Cuma dengan sifat hayah, dengan roh kita hidup. Itu dia panggil samaratus sifat. Dia panggil ta'alluq menghidup. Menghidup apa? Tak ada fungsi ruh kitanya. Adapun dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita, ada pekerjaan dia. Menggerak, diamkan. Banyak aktiviti yang kita boleh lakukan apabila ada sifat kudrah di tubuh kita. Jadi fungsi sifat kudrah yang ada di tubuh kita adalah menggerak, mendiamkan tubuh kita. Itu ta'alluq dipanggil. Satunya sifat, satunya ta'alluq sifat. Dia satunya sifat, kemudian samaratus sifat,
lepas tu ta'alluq. Contohnya kita apabila ada sifat kudrah, maka kita pun bertenaga. Itu samarah dia. Ini hasilan sifat kudrah yang Allah letak tubuh kita. Bila ada sifat kudrah, kita pun bertenaga. Bila kita bertenaga, kita pun buat kerja tu, buat kerja ni. Itu ta'alluq. Yang pertama, Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Bila Tuhan letak kudrah di tubuh kita, adalah buah dia, adalah jasa dia. Apa dia buah jasa kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita? Maknanya kita ni sihat, kita ni berkuasa, kita ni bertenaga. Itu samarah dia panggil. Ta'alluq ni daripada kudrah yang Tuhan letak tubuh kita ni, kita pun buat macam-macam aktiviti, macam-macam pekerjaan. Itu ta'alluq. Tapi bila ada sifat kudrah di tubuh kita, samarah dianya, hasilan buah ataupun jasa sifat tu, kita akan jadi bertenaga. Kita akan jadi bertenaga. Bila kita bertenaga, samarah tu sifat, kita pun buat macam-macam pekerjaan. Itu ta'alluq. Dia gitu. Kita ni kadang-kadang sebut ta'alluq tu mungkin macam payah, tapi hak pegangan kita begitulah. Apabila Allah bersifat dengan sifat, Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, Allah mengada dan meniadakan segala-gala. Itu ta'alluq kudrah. Allah bersifat dengan sifat iradah, maka Allah menetapkan segala-gala perkara. Itu ta'alluq. Allah yang bersifat dengan sifat sama, mendengar akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq. Allah yang bersifat dengan sifat basar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq. Sifat lain, ta'alluq lain. Cuma kadang-kadang ni kita macam payah nak beza dua tu. Tapi di akidah kita tetap dah. Bicara sekarang, sama' dan basar. Kita memang berpegang kejap Allah bersifat dengan sifat sama. Kita berpegang kejap Allah bersifat dengan sifat basar. Bukan setakat tu je kita pegangnya. Allah yang bersifat dengan sifat sama mendengar. Itu ta'alluq. Bukan hanya kita berpegang Allah bersifat dengan sifat basar, Allah yang bersifat dengan sifat basar melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'alluq. Dua tu ada belaka di akidah kita. Kita berpegang di akidah Allah bersifat dengan sifat sama, Allah bersifat dengan sifat basar. Sifat Allah ni qadimah, sedia kala. Adapun ta'alluq sama dan basar, ada ta'alluq yang qadim, ada ta'alluq yang hadis, ada ta'alluq yang sedia kala, ada ta'alluq yang baru. Beza dengan sifat. Sifat qadimah belaka sedia kala. Sifat sama qadimah sedia kala. Sifat basar qadimah sedia kala. Ta'alluq sama basar, ada yang mendengar dan melihat pada sedia kala. Ada mendengar dan melihat Allah yang baharu. Ada dua. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah sendiri. Bila Allah mendengar dan melihat akan zat Allah? Allah mendengar dan melihat akan zat Allah. Zat Allah ada ke tak? Zat Allah ada. Jadi sama dan basar mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Sekarang ni zat Allah ada ke tiada? Ada. Maka sama dan basar mendengar dan melihat akan zat Allah sendiri. Bila Allah mendengar dan melihat akan zat Allah tu ada qadim sedia kala. Allah mendengar dan melihat pun qadim juga, ta'alluq tanjizi qadim. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah pada sedia kala. Kita pergi pula pada zat kita ni, tubuh kita ni. Zat kita Allah mendengar, zat kita Allah melihat. Sebab zat kita ni perkara yang ada.
Bilakah Allah mendengar dan melihat akan zat kita selepas Allah jadikan kita, Allah jadikan zat tubuh kita, selepas itulah Allah mendengar dan melihat akan zat tubuh kita. Jadi zat tubuh kita ni adanya baharu, maka takluk samak basar, mendengar dan melihat akan zat kita pun mendengar dan melihat yang baharu, takluk tajzi hadis. Jadi sifat Allah sedia kala, takluk sifat Allah ada yang sedia kala, ada yang baharu. Itu beza dia. Allah bersifat dengan sifat iradah. Sifat iradah Allah sedia kala. Takluk sifat iradah menentu dan menetapkan segala-gala perkara. Bila Allah menentu dan menetapkan segala-gala perkara? Pada sedia kala. Yang kita peringkah panggil ketentuan azali. Hak rukuk imam sebut qada azali. Rukuk imam sebut qada azali. Apa dia qada azali? Ketentuan azali. Apa dia ketentuan azali? Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan, menetapkan pada sedia kala. Jadi ta'alluq iradah adalah sedia kala. Sifat iradah sedia kala. Ta'alluq iradah sedia kala. Kita pergi pada kudrah. Kudrah sifat Allah yang sedia kala. Ta'alluq kudrah menjadi mengada dan meniadakan. Mengada dan meniadakan ni sedia kala. Tidak baharu macam sekarang. Sekarang hak berlaku di kita ni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni. Kita hidup, kita nampak, kita dengar, kita gerak, kita diam. Semua tu perbuatan Allah. Qadar rukun nikmat keenam. Dipanggil apa? Ta'alluq kudrah Allah. Fungsi sifat kudrah Allah ni menjadikan segala-gala tubuh kita ni. Organ-organ dalaman kita berfungsi. Darah kita bergerak mengalir. Semua tu adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi ta'alluq kudrah ni baharu. Sekarang lah, kalau sekarang. Lepas-lepas akan datang. Tapi dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah yang kita panggil qadar. Tu ta'alluq kudrah baharu, tak ada sedia kala. Tapi sifat kudrah Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Allah melakukan. Hak tu baharu. Jadi sifat sedia kala. Ta'alluq ada hak sedia kala, ada hak baharu. Sifat iradah sedia kala. Ta'alluq iradah sedia kala. Sifat kudrah sedia kala. Ta'alluq kudrah baharu. Sifat ilmu, sifat yang qadimah, sifat sedia kala. Ta'alluq ilmu mengetahui segala-gala perkara. Bila Allah mengetahui? Pada sedia kala. Jadi ta'alluq ilmu sedia kala. Tak ada Allah mengetahui yang baharu. Mustahil lah kalau ada Allah mengetahui yang baharu. Bila Allah mengetahuinya baharu, sebelum mengetahui jadi jahil. Mustahil lah tu. Apabila mengetahui Allah yang baharu tu mustahil, ketentuan iradah Allah yang baharu pun mustahil. Apa kaitan antara mengetahui Allah ilmu, ta'alluq ilmu dengan menentu oleh Allah iradah, ta'alluq iradah? Apa kaitannya? Berlaziman antara dua ni. Allah menentukan sebagaimana Allah mengetahui pada azal. Allah menentukan pada azal akan sekian perkara yang Allah mengetahui pada azal. Dia apa? Berlaziman kedua tu, muwafaqah kedua. Allah mengetahui sedia kala. Allah menentu sedia kala. Jadi kalau ada ketentuan Allah yang baharu, berarti ada ilmu Allah, mengetahui Allah yang baharu. Mustahil kalau ada perkara yang Allah mengetahuinya baharu sebelum Allah mengetahui. Allah tidak mengetahui, jahil nama dia. Mustahil Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Iradah Allah menentu.
menentu Allah, muwafaqah dengan mengetahui Allah. Jadi apabila mengetahui Allah sedia kala, maka menentu Allah pun sedia kala. Sebagaimana mustahil ada Allah mengetahui yang baharu, mustahil ada Allah menentukan yang baharu. Lepas tu dia panggil ketentuan azali. Qada ta'alluq bagi sifat iradah. Mengetahui Allah pada sedia kala ta'alluq bagi sifat ilmu Allah. Sampai masa Allah pun melakukan. Melakukan tu ta'alluq kudrah yang baharu. Sebab Allah melakukan sekarang. Hak lepas dah. Hak akan datang lah. Ini antara sifat dengan ta'alluq sifat. Dua tu. Dua-dua tu memang di pegangan kita. Contoh qada qadar tadi tu. Hak kudrah iradah memang di pegangan kita. Qada qadar di pegangan kita. Apa dia qada qadar? Ta'alluq iradah, qada ta'alluq kudrah qadar. Jadi sifat Allah, sifat yang sedia kala, ta'alluq sifat menuntut kerja tu. Menuntut sifat sama, iaitu mendengar akan sekam perkara yang ada. Itu dia panggil ta'alluq. Tapi hak sama basar ni ta'alluq dia tadilah. Ada yang sedia kala, ada yang baharu. Mendengar dan melihat oleh Allah akan zat Allah pada sedia kala. Mendengar dan melihat oleh Allah akan zat tubuh kita selepas Allah menjadikan kita. Allah menjadikan kita tu ada kita baharu, maka Allah mendengar dan melihat akan zat kita pun baharu juga. Orang kadang-kadang dia mula-mula dengar tu ta'alluq tu dia kata payah. Bukan payah. Sebab memang pegangan kita dah. Tapi istilah ilmu ta'alluq tu, dia ingat macam ta'alluq ni macam penjajah, ta'alluq tanah Melayu. Dia ingat gitu kali dah. Penjajah ta'alluq tanah Melayu. Tu. Di bawah jajahan, di bawah ta'alluq. Tu bukan ta'alluq tu. Tu ta'alluq bahasa Malaysia tu. Ni ta'alluq ni bahasa Arab. Ta'alluq ni bahasa Arab. Apa dia ta'alluq? Fungsi, tugas, kerjaan satu-satu sifat. Semua sifat ada ta'alluq? Tidak. Hayah tak ada ta'alluq. Wujud kita bakar ada ta'alluq? Ada. Allah yang bersifat dengan sifat wujud menuntut akan satu pekerjaan. Mana? Mengadakan. Allah yang bersifat dengan ada mengadakan akan makhluk. Mengadakan tu bukan takluk sifat wujud, itu takluk sifat kudrah Allah. Sifat qidam baqa ada takluk? Tidak ada. Allah yang bersifat dengan sifat baqa, takluk sifat baqa, mengekalkan syurga dan neraka, mengekalkan penghuni syurga dan neraka. Tu takluk baqa lah tu. Bila Allah bersifat dengan sifat baqa, sifat kekal, Allah pun mengekalkan syurga dan neraka. Mengekalkan syurga dan neraka itu bukan takluk sifat baqa, itu takluk sifat kudrah Allah. Jadi sifat wujud qidam baqa tak ada takluk. Tak ada takluk belaka tu. Sampailah sifat wahdaniyah, tak ada ta'alluq. Kaunuhu tak ada ta'alluq. Ada ta'alluqnya sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam kecuali hayah. Kudrah sampai ke kalam kecuali hayah sahaja yang ada ta'alluq. Jadi sifat ma'ani yang 7, tolak sifat hayah, 6 sifat ma'ani ada ta'alluq. Cuma kita kalau tak biasa belajar ke, nak beza dua tu je, antara sifat dengan ta'alluq sifat. Di pegangan tu tetap, di pegangan tetap. Contoh qada qadar tu lah. Qada qadar tu pegangan kita. Cuma kita
Qada itu ta'alluq iradah. Kita kadang-kadang qada iradah. Qadar qudrah. Kita sebut gitu je. Dak ni tak lengkap gitu. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Tu baru lengkap. Tu baru lengkap. Tapi kita pendek kok. Qada iradah. Qadar qudrah. Qada ta'alluq iradah. Qadar ta'alluq qudrah. Memang tu pegangan kita, takluk iradah dan takluk qudrah. Tapi kita payah jadinya. Ayat kitab pula iaitu menuntut keduanya. Apa menuntut pula ni? Sebab takluk dengan makna menuntut sifat akan satu pekerjaan. Menuntut sifat qudrah akan pekerjaannya mengada meniada. Menuntut sifat iradah akan pekerjaannya menentu menetapkan. Menuntut sifat ilmu akan satu pekerjaannya apa? Mengetahui akan sekalian perkara. Menuntut sifat sama' dan basar akan pekerjaan, mendengar dan melihat akan sekian perkara yang ada. Itu dia panggil makna takluk menuntut sifat akan pekerjaan. Sini sebab tu dia terima dengan dia datangkan makna iaitu menuntut. Dia ada menuntut tu. Tapi kita faham juga ni menuntut ni. Bermula makna takluk keduanya sama' dan basar dengan yang mawjudat itu dengan sekalian perkara ada iaitu menuntut keduanya. Menuntut oleh sifat sama' dan menuntut oleh sifat basar. Menuntut dengan menyatakan bagi sekalian yang mawjudat. Menyata makna apa? Nyata bagi Allah akan sekalian perkara yang ada. Nyata. Menyatakan kata ternyata. Nyata bagi Allah dengan sifat sama akan sekian perkara yang ada. Nyata bagi Allah dengan sifat basar akan sekalian perkara yang ada. Jadi fungsi sama' dan basar ini nyatalah bagi Allah akan sekalian perkara yang ada. Maka sama' basar disebut sebagai ta'alluq inkishaf. Itu nama ilmu. Ta'alluq inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat sama', nyata bagi Allah dengan sifat basar. Satu lagi inkishafnya ilmu. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Itu satu lagi nama ta'alluqnya inkishaf adalah ilmu. Jadi sama basar dan ilmu dipanggil ta'alluq inkishaf. Itu nama ilmu. Itu nama ta'alluq. Macam kita. Bila kita mendengar, nyata bagi kita satu-satu perkara. Bila kita dapat melihat betul-betul, nyata bagi kita akan satu-satu perkara. Apabila kita ada ilmu, kita mengetahui sebelum tu tak nyata. Sebelum tu kita samar-samar. Kemudian lepas daripada kita mengetahui, nyata dah, sahih dah bagi kita. Sebelum kita mengetahui, kita tak nyata. Lepas mengetahui, nyata. Selepas kita dengar, nyata. Selepas kita melihat, nyata. Tu fungsi ta'alluq sifat sama' basar ilmu yang ada di tubuh kita. Nyata bagi kita dengan sifat sama'. Kita dapat mendengar, maka nyata. Kita dapat melihat, maka nyata. Bila kita dapat mengetahui, maka nyata. Bagi orang yang pekok, dia pekok. Nyata bagi dia dengan penglihatan je lah. Pendengaran dia tak nyata apa pun, kosong. Orang buta pula nyata bagi dia dengan pendengaran. Penglihatan gelap, nyata apa? Raba-raba lah dianya sebab tak nyata bagi dia. Tapi pendengaran dia nyatalah bagi dianya. Jadi bagi orang yang berilmu, nyata.
bagi orang yang jahil tak nyata. Mana walaupun orang ni Tuhan jadikan buta, tapi pendengaran dia tajam. Nyata bagi dia dengan sifat samak yang Tuhan letak di telinga kita. Orang yang buta tadi Tuhan beri akal dia tajam. Maka nyata bagi dia dengan sifat ilmu. Dengan sifat basar dia buta, gelap gelemak, tak ada nyata apa-apa. Tapi jangan ilmu dia ilmu yang mana ilmu dia banyak. Sebab apa? Sebab Tuhan jadikan akal dia tajam. Tuhan tutup jalan daripada melihat. Tuhan tajamkan pendengaran, Tuhan tajamkan akal dia. Kita tak nyata mana dengan pendengaran. Oh, dia nyata molek. Kita kadang-kadang nak banding ilmu, nyata dia daripada kita. Sebab apa ilmu dia kemah molek? Sebab dia tak ada dosa mata. Hak banyak dosa ni mata. Daripada dosa mata ni lah turun ke hati. Sebab mata ni dia buat bandingan dengan hati. Hati raja. Mata dia buat bandingan sebagai menteri luar. Dia begitulah. Jadi mata itulah yang bawa kepada hati. Tengok perkara yang maksiat, lah bawa kepada hati. Tengok perkara yang melalaikan, bawa kepada hati. Tengok perkara yang menarik minat nafsu kita, bawa kepada hati. Sebab itulah zina yang pertama adalah zina mata. Itu zina yang pertama, zina mata lah. Tengok comel. Lepas tu daripada mata, lepas tu pergi pula kepada lidah. Lidah pergi ngorak lidah lah pula. Lepas tu tangan kaki lah pula berperanan. Lepas tu kemaluan lah pula berperanan. Jadi zina yang pertama, zina mata. Tapi apabila Tuhan jadikan seseorang ni uji dengan buta, maka Tuhan beri lebih ke dia. Pendengaran dia tajam, akal dia tajam. Nyata bagi dia dengan pendengaran, nyata bagi dia dengan ilmu. Tapi dengan basar gelap, tak nyata. Macam tu. Sebenarnya pendengaran, penglihatan ilmu dipanggil inkishaf, nyata. Jadi Allah sebab sama basar ni nyata bagi Allah akan sekalian perkara yang ada, nyata melalui sifat sama, nyata bagi Allah akan sekian perkara ada, nyata bagi Allah melalui sifat basar, inkishaf, nyata. Biar bahasa Arab tu jadi bahasa Melayu lah. Bahasa Arab biar jadi bahasa Melayu. Dia gitu. Hak kudrah pula taksir, memberi bekah. Itu takluk kudrah. Iradah takhsis, menentukan. Kalam dilalah, menunjukkan. Contoh, bila kita ada sifat kalam, kita pun berkata-kata, menunjukkan apa kehendak kita. Senyap je. Mari daripada takdir dah. Tapi dia senyap je. Nyata tak bagi kita? Tak nyata lah. Menunjuk tak apa tujuan dia mari? Nyata bagi kita. Kerana kita tengok dia mari dengan kita tu, nyatalah kita nampaklah dia nya. Mari duduk depan kita, nyatalah dia tu ada depan kita. Tapi dia senyap, tak dapat nak menunjukkan bagi kita akan tujuan dia. Sebab dia senyap je. Dia mari mesti ada tujuan. Dia tak mari saja, ada tujuan. Tapi dia menunjuk tujuan dia. Nak menunjuk macam mana bisu gitu. Bukan bisu ni, orang bisu ni maknanya dia tak berkata-kata. Apa benda sebenarnya mari ni, apa tujuan? Dia pun buka mulut, menunjukkan adilalah, menunjukkan apa kehendak dia. Tu kalam.
Oh, barulah tahu. Sebab apa? Bila dia berkata-kata, menunjukkan kepada kita apakah tujuan dia. Jadi sifat kalam Allah menunjukkan akan apa yang Allah nak nyatakan. Allah nak menyatakan perkara yang Allah nak menunjukkan kita akan perkara wajib. Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Maka kalam tu menunjukkan akan keesaan. Wa ilahukum ilahun wahid. Jadi kalam Allah tu menunjuk atas keesaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalam Allah tu dilalah menunjukkan atas kekuasaan. Itu kalam. Khalaqallahu samawati wal ard. Kalam Allah tu menunjukkan bahawa langit dan bumi ni Allah yang buat. Itu dilalah dia panggil. Kun fayakun. Kun tu kalam Allah menunjukkan Allah buat tu segera seperti berkata. Tapi bukan kun yang taksir, bukan kun yang mengadakan. Kun kalam, mengadakan tu kudrah, taksir bekas tu kudrah. Dan tu kun tu innama amruhu iza arada syai'an an yakula lakum fayakun tu. Kun tu kalam, bukan buat dengan kun. Sebab kalam dilalah. Kalam bukan taksir. Taksir membukah ni ada takluk kudrah. Kun menunjukkan atas segeranya Allah mengadakan. Seolah-olah dengan Allah Ta'ala kata je. Tapi bukan Allah taksir mengadakan dengan kalam. Dengan kudrah. Kudrah taksir. Kalam dilalah menunjukkan. Itu nama takluk tu pula. Jadi sama basal ilmu, sama-sama inkishaf, kudrah, taksir, iradah, takhsis, kalam, dilalah. Ni bahasa Arab belaka ni. Dah sekolah Arab tu pun. Kalau sekolah Arab tu mudah sikit tau. Sekolah orang putih. Kalau sekolah Arab tu senang sikit. Jadi kudrah, taksir, memberi bekas, iradah, takhsis. Iradah sifat kita terjemah dengan kehendak. Takluk iradah kita letak nama takhsis, menentukan. Tiba-tiba timbul fahaman sekarang Allah kehendak tapi Allah tidak menentukan. Itu jeng belaka lah tu. Allah kehendak tapi Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Allah kehendak sifat iradah. Menentukan tu takluk iradah, taksis. Menentu tu qada. Lepas tu qada kita panggil ketentuan azali. Comel dah tu kalau tak nama kan. Apa dia qada? Qada takluk iradah. Kita letak apa makna qada? Ketentuan azali. Sebab takluk iradah taksis, menentukan. Maka qada takluk iradah kita terjemah dengan ketentuan azali. Comel nama. Timbul sekarang Allah kehendak tapi Allah tidak menentukan. Dan mana ketentuan azalinya? Ada ni. Maka dia bagi dua pula. Ketentuan azali buat langit dan bumi. Hak tu ketentuan azali. Lepas tu berlaku di kita baik jahat ni, tak ada ketentuan azali. Kita dak. Ketentuan azali tu sekalian perkara. Langit bumi ketentuan azali. Yang berlaku di kita baik dan jahat ketentuan azali. Dia bahagi pula ketentuan azali buat langit buat bumi. Menghidupkan, mematikan ketentuan azali. Dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun, tidak ada ketentuan azali. Allah hanya mengetahui. Ni timbul sekarang daripada orang-orang yang bukan rendah-rendah punya orang. Orang hebat-hebat. Orang kalau sebut nama kau memang cengang lah dengarnya.
Allah kehendak, tapi Allah tidak menentukan. Jadi qada ketentuan azali itu hanya sebahagian. Buat langit buat bumi perbuatan kudrah Allah. Allah menentukan. Allah menentukanlah langit bumi itu. Hak berlaku baik jahat di kita ni, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Mengetahui itu bahagian ilmu. Kita bicara qada ni bahagian iradah. Kemudian iradah dengan ilmu berlaziman. Kemudian satu laginya, apa yang berlaku di kita setiap saat ni perbuatan Allah. Bila perbuatan Allah, Allah perbuat akan barang yang ia kehendak. Itu jelas sangat-sangat. Sekarang nak berlaku di kita perbuatan Allah, takluk taksir bagi kudrah, mengada dan meniadakan. Yang berlaku di kita ni perbuatan Allah. Allah perbuat akan barang yang Allah kehendak pada azal. Fa'alul lima yuri, kan? Ayat yang lain pula, innallaha yaf'alu ma yuri. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak, bukan yang ia tahu. Lepas tu macam mana pula Allah tidak kehendak perkara yang berlaku ni? Allah tidak kehendak. Lepas tu siapa yang melakukan apa yang berlaku di kita ni? Yang berlaku di kita ni dengan keizinan Allah. Dari situ pula makna yang berlaku di kita ni bukan Allah buat. Allah mengizinkan, di mana Allah membiarkan. Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Dari kau tu pula. Ni berat ni, akidah yang sesat belaka ni. Akidah yang sesat belaka. Dia menafikan qada dan qadar Allah pada sekalian perkara. Menafikan qada dan qadar Allah pada sekian perkara. Qada dan qadar Allah hanya pada setengah-setengah perkara sahaja. Ada pula tak boleh sandar kepada asbab langsung. Tu satu hal pula sesak dia ni. Tak boleh sandar langsung pada asbab. Kalau saya cakap tadi banyak asbab tu. Tenaga yang ada di kita, maka kita pun boleh menggerak, mendiamkan. Tu asbab. Hakikinya gerak diam kita qada. Ada ni. Dengan pendengaran dan penglihatan nyata bagi kita. Nyata tu qada. Bukan pendengaran kita, bukan penglihatan kita. Itu semua sandar pada asbab belaka. Tak ada salah. Pegangan kita tetap Tuhan belaka dah. Hak nafi qada satu, sesak dia nya. Hak ni qada sandar kepada asbab, syirik lalu dah. Bukan dia gitu tu. Cakap asbab lah. Cakap asbab kan. Jaminan tu. Bukan cakap asbab. Apabila belajar tinggi, kerja terjamin. Kalau dululah, sekarang terjamin. Keluar belajar mengigat. Kalau dulu tak habis belajar lagi, orang mari tahu kerja dah. Maknanya lulus universiti kerja terjamin. Kerja terjamin. Kerja dengan kerajaan pula, lagilah terjamin. Tu cerita asbab je. Jamin tak jamin qada belaka. Kalau kerja terjamin, orang hak berpelajaran tinggi itu tak ada susahnya. Kalau kerja terjamin kau, kerja kerajaan tak juga, ada etika kena buang, kena kira. Tapi kata terjamin tu cerita asbab lah. Kan ada jaminan belaka kan. Beli barang ada jaminan tak? Jaminan setahun, jaminan 2 tahun. Ada jaminan tu kan. Boleh jamin hak Tuhan belaka. Nak molek, nak punah, hak Tuhan belaka. Berani nak jamin. Dijamin maknanya barang dia molek. Dijamin siapa ke 5 tahun, 10 tahun. Maknanya barang dia tu molek tu sebab kalau tak molek dia kena baiki tu, dia kena baiki. Ni tak boleh ambil duit. Maknanya letak jaminan tinggi tu, dia nak beritahu barang dia barang molek.
Tapi molek ke rosak ke hak Tuhan belah ke. Dia kata jaminan, jaminan cerita asbab. Orang ambil insurans, ada jaminan dia. Apa jaminan dia? Kalau masuk hospital tak payah keluar duit. Itu jaminan dia. Dan dia boleh menjamin. Itu asbab. Jangan pula sebut jaminan syirik. Tu kena pegang selalu. Kalau dengar ngajar gitu, pegang selalu. Awak belajar mana gini ni? Awak belajar mana? Orang belajar tu kena tegah kau. Jangan orang mengajar mari mengaruh, kita dengar je, free je dia, aman-aman je dia, biar terjun dok tangga gitu mengaruk mengajar ini benda tauhid pula. Jangan ngajar mengaruk gitu, biar terjun dok tangga kita di Terengganu ni ikut orang bawa, dengar je. Kalau di Kelantan jangan mai mengajar salah terjun dok tangga lah jawapan dia. Tak boleh nak ngajar ikut suka tak boleh. Dia orang ni dia orang berilmu. Kita Terengganu ni ikut orang mari jaja. Ya belaka. Sebut jaminan syirik, tanya selalu. Awak ngaji mana gitu? Tuku mana ajar gitu? Dah menjamin Allah yang menjamin. Itu hakiki. Ada ni. Macam ginilah. Awak mari sini tak usah duk bimbang. Keselamatan awak saya jamin. Tak boleh cakap gitu. Dia takut di satu tempat. Tak usah bimbang. Mari sini saya jamin keselamatan awak. Kuasa kita boleh jamin keselamatan. Hakiki Tuhan belaka. Dan macam mana kita kata boleh jamin? Dah kita orang hak dikenali di situ. Dah sudah takut lah. Tapi hak Tuhan belaka. Manfaat mudarat mari dia Tuhan belaka. Tapi kita kata, kita jamin. Hak ni kita buat molek dah ni. Barang ni maknanya barang baru dah ni, tukar baru belaka dah ni. Ni baru terjamin, baru sedap nak pergi ke mana-mana tak bimbang dah. Terjamin dah. Itu cuma cakap asbab belaka. Jadi kalau mari pelik-pelik tu pegang selalu tanya dalam kuliah tu selalu waktu syirik, waktu kafir, waktu syirik, apa benda nak cerita? Kan hak Tuhan belaka, kan manfaat mudarat tu hakiki hak pegangan kita. Kalaulah kata ada simpanan apa-apa hal berlaku, terjaminlah keluarga kita kemudian. Kalau tak ada simpanan, harga keluarga kita kalau ada berlaku apa-apa. Tapi kalau ada simpanan, berlaku apa-apa kepada kita, keluarga kita terjamin. Sebab apa? Simpanan cukup. Adakah simpanan duit tu yang menjaminkan hakikinya Tuhan belaka? Tapi asbab go kalau ada duit terjamin. Kalau tak ada duit go susahlah jadinya. Jadi simpang ni untuk menjamin masa depan. Gitulah. Mana? Sebut jamin siapa ke tak boleh. Kalau jamin tu tak boleh tau. Macam mana tu penjamin tu? Kan ada penjamin kan? Buat pinjam bank ada penjamin. Bukan gitu? Kan? Kan pinjaman tu kan PTPTN apa semua tu bukan ada penjamin. Penjamin dia syirik, bapak syirik penjaminnya. Gitu. Ada. Pinjaman mesti ada penjamin. Lepas tu dia jadi penjamin. Tuhan dia dah jadi penjamin. Dia jadi penjamin. Sedap jadi penjamin Tuhan gitu. Nak kata guan ni. Jangan biarkan kalau jumpa seumpama tu. Pilih tu kena pilih molek mengaji tauhid ni. Tapi kalau
Kalaulah terpilih yang seumpama tu, kena sekat segera. Kena sekat segera. Kitalah nak agak kepada pihak berkuasa agama. Kadang-kadang hak mengajar begitu tauliah. Kan tak ada tauliah. Kadang-kadang tauliah satu negeri. Tak ada satu negeri. Kalau saya ni royak terang-terang, tauliah satu daerah je. Kalau Terengganu je, daerah lain tu tak ada tauliah dah jadinya. Daerah tauliah Kuala Terengganu bukan daerah, bukan tauliah untuk negeri Terengganu, bukan. Mana kalau orang nak khianat tu boleh lah. Sebab apa? Luar daripada Kuala Terengganu pun mengajar juga dalam Terengganu. Tapi luar daripada Kuala Terengganu, kalau orang nak khianat kau, boleh sangat lah. Sebab apa? Sebab tauliah Kuala Terengganu, bukan negeri. Hak terkadang hak ajar karut tengok-tengok tauliah negeri Terengganu. Allah kata hebat. Kata ajar seumpama tu, mana peranan pihak berkuasa agama? Ada peranan. Kata macam mana? Kita lah pulaknya. Pihak masjid lah pulaknya. Allah, kita ingat ke dia ni dah? Ingat kau orang kata dia boleh mengajar tauhid, dia mari peseng gini, kena ambil tindakan segeralah. Kena sekat karut seumpama tu. Contoh insurans lah. Bila ada insurans, terjamin syirik. Dok, bukan insurans, semua benda sama je. Kenapa kita nak memilih pasangan untuk anak-anak kita tu pilih molek? Supaya kehidupannya terjamin. Kalau pilih pasangan yang cuka cemaki, tak terjamin. Lepas tu kita pilih, ni biar orang yang ada pendapatan, terjamin. Orang yang belajar agama, terjamin. Gitulah. Bila orang ni orang yang berpelajaran, berilmu agama, terjamin. Gitu. Hakikinya jamin tak jamin, manfaat mudarat hak Tuhan belaka. Tak ada orang makhluk ni qada belaka, tu pegangan. Ada golongan yang menafikan qada dan qadar. Qada dan qadar hanya pada setengah perkara, bukan sekian perkara. Hak tu pesen tu. Ada orang pula qada dan qadar langsung tak boleh nak sandar kepada asbab. Satu pesen pula. Satu pesennya dia menafikan qada dan qadar pada setengah-setengah perkara. Setengah perkara saja qada qadar, setengah perkara bukan qada qadar. Allah hanya mengetahui. Ada golongan qada qadar. Jangan duk cakap makhluk. Cakap makhluk syirik. Cakap makhluk cakap asbab. Isnad majazi. Sandar sementara pada asbab zahir. Hakiki qada qadar lah. Hakiki qada qadar. Ni hak kita bicara bab takluk ni lah. Takluk sama bahasa itu pergi pada takluk qudrah dan iradah. Qada qadar, takluk qudrah iradah. Mana pegangan kita sifat. Kejap dah. Takluk sifat. Ni takluk sifat. Allah bersifat dengan sifat sama basar. Kita pegang kejap. Allah yang bersifat dengan sama basar, mendengar dan melihat akan segala perkara ada. Nyata bagi Allah dengan sifat sama Allah, nyata bagi Allah dengan sifat basar Allah. Itu pegangan kita juga. Takluk satu, ni sifat satu pegangan kita. Takluk sifat pegangan kita. Dan diketahui pada yang demikian itu, yang demikian menuntut keduanya dengan menyatakan bagi sekalian yang maujud yang ada,
bahawasanya tiada takluk keduanya itu kepada yang mustahil. Sebab yang mustahil ni benda yang tak ada, maka Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan perkara yang mustahil. Sebab perkara mustahil bukan perkara yang maujud, bukan perkara yang ada. Mana perkara mustahil? Anak Allah mustahil, isteri Allah mustahil. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Allah mendengar melihat tak akan anak dan isteri? Tak lah, sebab tak ada. Tapi Allah mengetahui. Ilmu lain. Allah mengetahui. Anak Allah tak ada. Allah mengetahui. Isteri Allah tak ada. Ilmu. Allah mendengar dan melihat ada akan anak dan isteri Allah. Tu tak ada. Sebab tu benda tak ada. Macam mana Allah mendengar dan melihat? Tapi Allah mengetahui. Sebab mengetahui ni mengetahui segala-gala. Hak ada Tuhan tahu, hak tak ada Tuhan tahu. Samak basar hanya mendengar dan melihat akan perkara yang ada, yang tak ada. Samak basar tidak mendengar dan tidak melihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.